Bab, adakah kurang daripada 5 penyusuan mengharamkan menjadikan mahram? Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya adalah antara ayat yang diturunkan oleh Allah daripada Al-Quran ialah 10 penyusuan, 10 kali penyusuan menjadikan mahram, mengharamkan, yakni menjadikan mahram. Kemudian ayat-ayat itu dimansuhkan dengan 5 kali penyusuan yang maklum itu menjadikan mahram. Nabi SAW wafat dalam keadaan ayat-ayat itu termasuk di antara ayat-ayat Al-Quran yang dibaca orang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, sekali hisap dan 2 kali, maksudnya sekali 2 isapan mengisap susu itu tidaklah mengharamkan menjadikan mahram. Bab ar-radh inda al-fisal, yaitu sagu hati ataupun pemberian ketika memisahkan kanak-kanak daripada penyusuan. Ini sagu hati kepada penyusunya. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hajjaj bin Hajjaj, daripada ayahnya, katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang melepaskan tanggungjawab ataupun hak penyusuan daripada saya? Apakah perkara, apakah benda yang membuatkan saya terlepas daripada celaan dalam soal penyusuan ini? Nabi SAW bersabda, al-ghurrah, seorang hamba, lelaki atau perempuan. Qala an-Nufaili, Hajjaj bin Hajjaj al-Aslami. Ini adalah lafaznya. Ini adalah lafaznya, yakni lafaz an-Nufaili, bukan lafaz Ibnul Ala. Tak apa, kita tengok semula. Jadi Imam Abu Dawud buat tajuk ni, adakah penyusuan kurang daripada 5 kali itu memberi kesan dalam menjadikan orang yang menyusu itu, kanak-kanak yang menyusu itu sebagai mahram kepada penyusunya dan orang-orang yang ada kaitan dengannya, atau tidak? Kalau kena 5, kurang daripada 5 kali, adakah jadi atau tidak? Dia nak isyarat kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama semenjak sahabat-sahabat lagi. Sebab ada yang kata kena 5 kali sekurang-kurangnya dalam masa yang berbeza-beza, masa lain. Setiap kali itu mengenyangkan, mengenyangkan. Itu yang jadi mahramnya, yang jadi hijrahnya. Kalau tidak, tak. Ada yang mengatakan tak, sekali je.
Kira-kiranya serupa dengan kalau orang tu minum atau makan sesuatu setara tu batal dah puasa dia. Kira-kiranya kalau dia minum air setengah setengah je minum air, batal dah puasa. Jadi menyusuri pun lagu tu, sekali lagu tu pun sudah mengharamkan, yang ini menjadikan mahram. Itu yang kedua. Yang ketiganya pendapat sekali dua tidak mengharamkan, tapi kalau 3 kali sudah mengharamkan, sudah menjadikan mahram kalau 3 kali. Jadi Imam Abu Daud hanya mari hak penyusuan 5 kali yang menyebabkan jadi mahram, dan penyusuan lebih daripada 2 kali, 3 kali. Ni di bawah tajuk ni dia mari 2 hadis. Hadis yang pertama yang menunjukkan 5 kali baru jadi. Hadis yang kedua iaitu hadis daripada Aisyah juga, la tuharrimul massatu walal massatan. Sekali 2 isak tu tidak lagi menjadikan mahram, tidak lagi mengharamkan budak tu dengan penyusunya dan orang-orang yang ada kaitan dengannya. Tetapi hak sekali saja isak menyusu, itu dia tidak sebut. Jadi yang pertamanya sekali pun isak jadi dah, yang keduanya 5 kali sekurang-kurang, yang ketiganya 3 kali, yang keempatnya kalau nak kira dari segi mazhab, yang keempatnya kena 10 kali, sekurang-kurangnya 10 kali baru jadi mahram. Tetapi Imam Abu Daud tak sebut belakang. Di situ kita nampak kecenderungan dia tu ke mana. Kecenderungan dia ke mana. Kita nampak. Sebab itulah setengah-setengah orang mengatakan Imam Abu Daud ni bermazhab Hambali. Yang ni dia ikut sepatut guru dia lah, Imam Ahmad. Kalau kita tengok, ini salah satu yang menyokong pendapat itulah. Sebenarnya kalau kita perhati banyak juga tidak serupa, cuma kebanyakannya serupa dengan mazhab Ahmad, mazhab Imam Abu Daud. Misalnya di sini Imam Ahmad ada sebenarnya 3 pendapat dalam masalah ni. Satu, ada juga pendapat Imam Ahmad yang mengatakan sekali saja isak sudah jadi mahram. Hak sekali tu Imam Abu Daud tak mari sini. Yang kedua, hak ni hak masyhur pendapat Imam Ahmad 5 kali. 5 kali. Dan yang ketiganya 3 kali. Itu ada 3 pendapat Imam Ahmad dalam masalah ni. Imam Abu Daud kemukakan 2 hadis yang menyokong 2 pendapat Imam Ahmad. Pendapatnya yang ketiga iaitu sekali isak pun jadi dah mahram, dia tak mari hak tu, menunjukkan dia tidak setuju. Dia tak sah. Dia tak sah hak tu. Dia lebih kena sama ada hak 5 atau 3. Dan dia mari hadis di bawah bab ni 2. Tetapi tajuknya tidak serupa dengan hak yang kedua. Hadis yang kedua serupa dengan yang pertama, bermakna dia lebih kuat, lebih cenderung mengatakan 5 kali. Baik, kita nak tahu pendapat siapa. Hak kata sekali isak tu jadi dah, hak kata 5 kali, hak kata 3 kali, hak kata 10 kali. Kebanyakannya menyebutkan 3 je. Dalam kitab-kitab dia sebut 3 sebab itu yang masyhur. Ada pun hak 10 tu tak sebut. Kalau nak kira ada juga yang berpendapat 7 kali, ada juga. Tak apalah, kita tengok kitab ni dulu. Syekh Khalil Ahmad menulis, ikhtalafu fi hadhihi al-mas'alah. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Jumhur berpendapat yahrumu atau yuharrimu qalilur radha' wa kathiruhu. Huwa qaul Malik wa Abi Hanifah wal Auza'i wal Thawri wal Layth wa huwa al-mashhur an Ahmad. Ini masyhur, Imam Ahmad juga masyhur dapat ni. Wa dhahaba akharun ila anna alladhi
yuharrimu ma zada ala ar-rad'ati al-wahidah thumma ikhtalafu. Ada apa lah, ya panjang lah kalau nak ajar gitu kan. Jadi hak kata sikit ke menyusu ni ke banyak ke tak kira menjadikan mahram belaka. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Dan inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Auza'i, Thawri, Laith dan lain-lain. Beberapa ramai lagi ulama berpendapat yang mengharamkan iaitu hak lebih daripada sekali. Lebih daripada sekali. Dia sebut sini. Mana banyaklah. Kemudian mereka berbeza pendapat pula. Ada riwayat daripada Aisyah menyebutkan 10 kali. Riwayat daripada Aisyah ini disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dan itu juga pendapat Hafsah, mana 10 kali baru jadi mahram. Ada juga riwayat yang lain daripada Aisyah 7 kali. Akhrajahu Ibnu Abi Khaythamah bi isnadin sahih an Abdullah bin Zubair anha. Ada juga riwayat daripada Aisyah menyebutkan 7 kali. Itu pun riwayat yang sahih juga daripada Ibnu Zubair, ambil daripada dia. Ada juga satu riwayat daripada Aisyah, ini ada dalam Musannaf Abdul Razak, iaitu la yuharrimu duna 7 radha'at au 5 radha'at, dengan syak begitu. Mana tidak menjadikan mahram kalau kurang daripada 7 kali atau 5 kali. Dalam Muslim juga riwayat Aisyah ada sebut 5 kali. 5 kali. Inilah pendapat Syafi'i. Riwayat Aisyah kata 5 kali itu dipegang oleh Syafi'i. Dan ini juga satu riwayat daripada Ahmad. Ini juga pendapat Ibnu Hazm. Satu lagi pendapat Imam Ahmad, ada satu lagi riwayat dia serupa dengan Ishaq, Abu Ubaid, Abu Thawr, Ibnu al-Munzir, Daud Zahiri dan pengikut-pengikutnya, kecuali Ibnu Hazm. Sebab Ibnu Hazm kata 5 serupa Syafi'i dalam masalah ni. Dia tak serupa dengan Zahiri lain. Iaitu yang mengharamkan, yang menjadikan mahram 3 kali penyusuan. 3 kali. Qurtubi berkata dalam satu riwayat, iaitu dalam menghuraikan riwayat, la tuharrimur rad'atu walal rad'atan walal massatu walal massatan. Hak ni paling terang dari segi nasnya dalam bab ni. Sebab apa? Dia kata sekali 2 isap, sekali 2 bagi menyusu, itu tidaklah menjadikan mahram. Tidaklah menjadikan mahram. Tetapi masih ada orang bahas lagi, hak setara mana? Hak tidak jadikan mahram ini. Mana kalau hak tak sapa kau dalam perut, sapa kau sekat tekuk kau di luar misalnya, itu tak kira. Mana kira kenyal lah, kira kenyal. 3 kali. Hak kata 5 kali pun dia kira kenyal juga. Dan masa yang lain-lain, suku, tidak masa tu tula sekali dah. Sebab kalau kira dari segi makanan pun 2, 3, 4 kali juga orang makan. Baik. Kalau 2, 3, 4 kali tu mana masa yang lain-lain lah. Kalau dalam masa yang sama kita makan. Lepas tu orang kecek. Lepas tu kita pun makan pula. Tu kira hak tu lah makan sekali je tu. Tidak kira 2 kali lagu tu. Supaya juga kanak-kanak bayi tu, bila dia hisap, lepas tu bunyi kejut ke gapo ke, dia pun tarik mulut dia lepas. Lepas tu dia hisap pula. Itu kira sekali, tidak kira 2 kali. Kira-kiranya dia berhenti tu, dia cabuk tu mulut dia tu daripada tetek tu, dia kenyang tu. Bukan kerana apa dia celah-celah benda-benda sampingan gitu. Bukan kerana tu. Keadaan yang menyebabkan dia jadi melepaskan tetek tu bukan kerana tu, tapi lepas kerana kenyang. Itu yang dikira. Lepas tu, oleh kerana Syekh Khalil Ahmad ni dia mazhab Hanafi, dia tu guru dalam mazhab Hanafi, dia kata
antara dalil yang menguatkan mazhab jumhurnya, iaitu kalau kita tengok hadis-hadis ni nampak beza-beza, tak serupa dari segi bilangan. Kalau kita tengok Aisyah saja riwayat dia macam-macam, ada hak 5, ada hak orang pegang 3 tu pun riwayat dia juga. La tuharrimul massatu walal massatan tu pun riwayat dia juga. Jadi hak 10 pun riwayat dia juga, hak 7 pun riwayat dia juga. Jadi ini orang panggil ittirab. Dia kata tak kejak tu, tak kemah, atas gitu, tak tetap bilangan. Jadi kita kena merujuk balik kepada hak sekurang-kurang orang panggil menyusu. Kalau sekali isap, orang tak panggil menyusu. Apa-apa kali baru orang panggil menyusu. Dah bila bilangan banyak ni, berapa pendapat ni banyak, kita nak pegang mana sah. Nak tak nak, kata dia, kita kena balik kepada hak asal. Hak asal orang panggil menyusu. Hak dalam Quran sebut wa ummahatukumul lati arda'nakum. Tu je ayat Qurannya. Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Dia tak ada kata 5 kali, 7 kali, 10 kali. Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Kalau sekali menyusu, kata orang menyusu. Nak tak nak, kita kena balik situ. Banyak dalam fiqh ni Hanafi dia balik kepada asal. Misalnya salah satu contohnya hak ni, dah banyak sangat ni, balik kepada sa lah. Hak sa tu tentu dah, hak lain ni tak tentu. Nak pegang hak mana? Ada hak kata mansuh lah hak ni, ada hak kata hak ni 10 tu mansuh, tapi hak 5 tu tidak. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan hak 5 tu pun mansuh juga. Lepas tu hak kata 3 tu ada juga yang mengatakan mansuh. Jadi payah. Hak tentu adanya wa ummahatukumul lati arda'nakum, ibu-ibu yang menyusukan kamu. Dalam ayat tu dia tak ada kaitkan, dia tak ada ikatkan dengan bilangan menyusu. Bila tak ada ikat, orang panggil menyusu, iya sekali lah kata dia, tentu dah sekali itu. Wa akhawatukum minar radha'ah, itu ayat Quran juga. Dan saudara-saudara perempuan sesusu dengan kamu. Ini termasuk dalam hak haram, dia nikah mahram lah, jadi mahram. Saudara-saudara perempuan yang sesusu dengan kamu. Sesusu berapa kali? Ada ayat? Tak ada. Dalam ayat mana-mana pun dalam Quran tak ada. Quran hak ada dia. Tak usah kira hak dulu. Hak sebelum mansuh tu ada lah dalam riwayat menampakkan begitu. Hak lain, hak kita kena pakar, hak orang baca dalam semaya. Ada pun kalau ada kata dulu 10 kali menyusu, lepas tu 5, hak tu tak ada, orang tak baca. Dah lain ni tak boleh baca dalam maya ke apa, tak boleh hak tu. Maknanya tidak Quran. Quran, hak apa Quran, hak tu ada. Tu ya dua tu berkenaan dengan menyusu. Kedua-duanya tak ada menyebutkan tentang bilangan. Bila tak ada, so hak tu tentu. Ini so masalah. Yang kedua, masalah akad tangan pada ketika semaya. Dia pakai kaedah ni juga. Dia pakai kaedah ni juga. Orang-orang Hanafi pakai kaedah ni. Dia kata ni akad tangan ni bila semaya ni sekali ya. Mula-mula takbir lah, takbiratul ihram, Allahu akbar, sekali. Lepas pada tu nak rokok, kau bangun daripada rokok kau tak ada dah. Bangun daripada rakaat yang kedua kau tak ada dah. Ada juga orang buat bangun daripada rakaat yang pertama tu dia akad tangan juga. Hak tu Syafi'i pun tak ada tu. Hak adanya bangun daripada rakaat yang kedua tu, Syafi'i terima hak tu. Tapi kalau daripada rakaat yang pertama bangun tu akad tangan, tak. Ada orang buat dia tak tahu lah tu. Kita kena tolong ayat lah dia. Daripada rakaat yang ketiga kau dia akad tangan. Bukan tu. Tak ada lagu tu. Tapi ada lagi mazhab yang lain. Dia kata bila bangun daripada sujud akad tangan. Pahna waran. Bila nak sujud akad tangan juga. Jadi dia tanya orang Syafi'i, orang Hanafi tanya orang Syafi'i, demo pakar ketika nak rokok, ketika bangun daripada rokok,
ketika bangun daripada rakaat yang kedua. Apa? Pasal ada dalam hadis. Hadis itu sahih. Banyak lagi hadis sahih yang menyebutkan tempat lain sahih juga. Apa dia mau tak pakai? Orang-orang Syafi'i kata itu sudah mansuh. Hak ni tidak mansuh. Ada juga sahih pun tapi mansuh, tak boleh pakai juga sahih pun. Tidak semesti kalau hadis sahih ni boleh pakai selalu. Tak boleh. Kalau mansuh tak boleh. Jadi kata sudah mansuh. Pada mau tentukan lagu mana hak ni mansuh, hak ni tidak mansuh. Dia kata orang mazhab Malik ke tak sih? Dia mau tahu mana? Itu ini sebenarnya masalah ijtihad, tapi saja kalau dia nak bahas gitulah. Dia kata sebenarnya tak sedap lakon. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menunjukkan hak pada ketika nak rokok, nak bangun daripada rokok tu tak ada hak tu. Jadi hak adanya angkat tangan ni tentunya so. Balik so, kata dia so. Tak ada dah lebih pada tu, tak ada. Sebab apa? Tak jelas hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ada riwayat ni, ada riwayat hak tu terima. Hak mula-mula hak tu. Jadi kita balik kepada so. Di sini dia guna kaedah ni juga. Satu lagi hak dia guna. Misalnya dalam sembahyang kusuf gerhana matahari, ada yang kata rokok 2 kali, ada yang kata rokok 3 kali, ada yang kata rokok 4 kali, ada yang kata rokok 5 kali, bahkan ada yang mengatakan rokok 6 kali. Semuanya riwayat ada, bahkan sahih. Baik, dia tanya. Jadi kebanyakan ulama terima 2 kali rokok kalau sembahyang kusuf. Tak kira lah ke mana-mana pun pasal dia 2 kali. Jadi hak lain-lain tu apa tak saya pakai. Dia kata. Jadi dia mahu kata mansuh. Hak lain-lain tu sama ada mansuh ataupun tidak kemah, tak banyak. Kalau sahih pun tak boleh nak lawan dengan hak ni. Hak 2 kali. Hak 2 kali ni banyak. Dia kata, dak, hak 2 kali tu pun mansuh juga. Hak 2 kali tu pun tidak juga. Kita tinggal juga. Sebenarnya kalau sembahyang ni tengok biasa sembahyang. Lagu mana? Satu ya rokok dia. Jadi rokok satu lah hak tu tentu adanya kata dia. Lepas tu dia pun guna akal dia. Dia kuat guna logik. Dia pun ni, dia kuat guna logik. Dia kata cuba demo ya. Apa gak yang jadi khilaf ni? Ada yang kata 2 kali, ada yang kata 3 kali, ada yang kata 4 kali. Apa yang berlaku gitu? Kalau kita fikir tengok kata dia, orang yang sembahyang dengan Nabi tu tidak banyak kali berlakunya peristiwa tu. Jadi dia ramah sangat. Ada duduk alik belakang, ada duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada duduk jauh, orang Tina pun sembahyang juga alik belakang tu. Jadi dia baca tu pula panjang pula tu. Hak baca qiyam tu lama. Lepas tu rokok pula lama pula. Jadi keliru, pasal tidak serupa skala. Jadi orang yang duduk di belakang dia ni kata kalau selama ni skala bangun dah. Dia pun bangun. Tengok dia rokok lagi. Dia tu rokok alik belakang ni kau celaru. Alik belakang ni waktu yang jadi ada 3 kali, ada 4 kali. Tu kata dia sebenar. Mana benda hak lagu ni tak boleh nak pegang ni. Bila tak boleh nak pegang, hak tu rokok ada semaya mana-mana pun berlaku. So, ada so kata. Dia pergi ke situ. Serupa juga dalam bab ni, nyusu ni sekali. Hak tu tentu dah. Kalau tak ada sekali rambut, nak sabit nyusu kan? Dia mestilah sekurang-kurangnya sekali. Hak lebih daripada tu tak jelas. Jadi kita kata la tuharrimul massatu walal massatan, sekali isap atau dan 2 kali isap ataupun sekali 2 isap. Hak tu makna dia sebenarnya. Bukan sekali dan 2 kali. Kalau sekali dan 2 kali maknanya 3 kali. 3 kali pun tak boleh, kena 4 kalau lagu tu. Atau sekali atau 2 kali. Tak jadi. Hak jadinya lebih daripada sekali atau 2 kali, iaitu 3 kali. Hak sebenarnya maksud dia sekali 2. Sekali 2 tu tidak jadi lagi mahram. Jadi itu pun tidak jelas juga dari segi bilangan. Sebab kita kata sekali 2 tak jadi. Apakah maksud kita sekali dan 2 kali dengan tepat bila kita guna dalam bahasa Melayu begitu? Tak. Nak bayar sikit. Sikit.
Jadi tak jelas juga, tak boleh pegang tu hak lagu tu. Itu pendapat demon ni. Serupa dengan kalau keluar air mani, nak jadi sah, gapo-gapo, nak jadi zina ke, nak jadi orang panggil dukhul ke gapo, dia kena air mani berapa kali? Pesen keluar gitu, pesen masuk dalam bahagian lain, dia kira kali ke? Jadi sekali jadi dah. Jadi hak ni pun lagu tu juga dia kira. Cuma orang hak tak sepakat ni dia kata ada hadis. Sebab ada hadis. Ada hadis tu yang nak bahasnya. Cumanya dia kata di sini. Wa aidan fa qawlu Aisyah kata 10 radha'at, penyusuan yang maklum, hak tu yang menjadikan mahram. Kemudian itu dimansuhkan dengan 5 yang maklum. Lepas tu Nabi SAW mati, hak kata 5 kali itu menyusu itu menjadikan mahram, antara ayat Quran yang dibaca tak boleh nak jadikan hujah hak ni. Tu pokok tu kata hak jumhur ulama. Sebenarnya jumhur ulama termasuk Imam Bukhari. Tak boleh nak buat hujah tu. Sebab apa? Mengikut ulama usul tak boleh. Sebab apa? Sebab Quran ini dia tidak sabit melainkan dengan tawatur. Jadi hak ni Aisyah kata termasuk dalam Quran yang diturunkan oleh Allah, yang dibaca dulu 10 kali penyusuan mengharamkan, lepas tu dimansuhkan. Lepas tu hak 5 kali pula. Hak ni dia sebut lagu mana ayat dia sebenarnya? Ayat dia tu nak tahu. Asyru radha'atin yuharrimna gitu. Lepas tu mansuh tu. Khamsu radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Gitu ke ayatnya? Ayat orang kata Quran dulu tu hak mansuh tu gitu ke? Macam mana kita nak kata Quran hak tu kalau yang meriwayatkannya hanya Aisyah seorang? Quran ni kena mutawatir, walaupun dia masuk selepas tu tak kira, sebelum masuk dia kena tersebar secara mutawatir. Masalahnya ni selain daripada Aisyah siapa riwayat? Macam mana kita nak kata hak 10 kali menyusu tu jadi menjadikan mahram, lepas tu masuk hak tu dia sabit dulu Quran. Nak sabit Quran ni dia kena mutawatir. Hak ni hadis-hadis seperti ni hadis mutawatir kan ni? Kalau peringkat hadis mutawatir pun tidak mutawatir Quran lagi. Ni Quran ni dikatakan Quran. Soal kemudiannya dimasuk suku sebelum dimasukkan tu biar terbukti dulu secara mutawatir. Jadi tak boleh pakai, tak boleh buat hujah kalau kata Quran. Baik, kalau sudah masuk mana tak boleh pakai. Kalau sudah masuk makna tak boleh pakai. Perawi hadis ini dia tidak menyebutkan sebagai Quran dan sebagai hadis hak ni. Jadi tidak sabit keadaan yang disebutkan tadi sebagai Quran, dan perawi juga tidak mengatakan ini hadis. Cuma dia itu kata gitu saja, bukan Nabi kata. Barulah kita boleh kata sebagai hadis. Tak apalah, dalam ni dia rekah gitu, rekah. Tapi kita malam ni nak baca kitab lain sebagai tambahan kepada hal ni, sebab terlalu ringkas. Hujah masing-masing hak mana. Jadi kalau orang mengaji hadis sungguh, dia tidak baca sekat khilaf, orang dikata gini, orang dikata gini, tak. Dia kena tahu hujah masing-masing. Lepas tu kita tengok hak mana hak kuat, Dari segi hujah, mungkin keadaan-keadaan tertentu boleh mendorong kita untuk memilih pendapat yang lain selain daripada hak jumhur tu. Mungkin boleh, itu masalah pasal benda khilaf ke mana-mana pun. Tidak semestinya kita terikat dengan hak jumhur. Kalau ya pun, kalau nak pakai hak lain pun boleh juga. Tapi kalau dari segi dalil, hak mana hak lebih sedap, hak lebih kemah.
Bapa yang jadi ke jumhur ni pilih hak sekali itu. Bapa. Kalau kita tengok Fatawa Mu'asirah Dr. Yusuf Qardawi, orang tanya dia, orang Bangladesh tanya dia, lagu mana? Dia nak nikah dengan sepupu dia. Tiba-tiba ada orang royak, sepupu dia tu saudara sesusu dengan dia. Lepas tu ada orang royak kata tak boleh lah, dah muka dalam 2 minit susu. Dia kata hak perempuan tu sesusu dengan dia dalam 2 minit dia isap susu tu sekali je. Jadi bila tanya orang kata tak boleh dah, jadi adik-beradikmu tak boleh nikah dengan dia. Dia kira nak nikah lah, sepupu ni nak menikah. Jadi dia pun pening kepala lah, dia tulis surat kepada Yusuf Qardawi, tanya masalah ni. Yusuf Qardawi pun memang, Yusuf Qardawi ni maklum, orang-orang yang baca kitab dia tahulah, dia ni tak ada mazhab sebenarnya, dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Dia sebelum nak jawab tu dia royak dah, tak ada hukum Tuhan menentukan kita mesti ikut mazhab ni, mazhab ni. Imam-imam pun kata begitu, tak apalah, dia sebut dulu. Lepas tu kata dia, bagi dia lah masalah ni tak jelas, kita tidak semesti terikat dengan pendapat orang tempat kita. Memanglah mereka tu jawab tu betul, tapi berdasarkan mazhab dia, hak dia pegang. Kata dia, ada lagi pendapat lain, kalau awak tak seikut tu, nak ikut hak lain, hak kata kena 5 kali nyusu barulah jadi sabit penyusuan itu, mahramiyah itu. Kamu boleh pakai hak tu, kalau kamu pakai hak tu, kamu boleh nikah lah. Dia kata kamu boleh nikah lah. Pasal hak tu dah orang raya 2 minit, lepas tu sekali yang menyusu. Memang hak ulama-ulama tempat kamu jawab tu semua kata lagu tu betul hak tu, tapi itu mengikut betul tu mengikut mazhab Hanafi ataupun mazhab lain, tak apalah hak berpendapat begitu. Tetapi ada pendapat lain hak kata 5 kali. Jadi kalau kamu nak ikut hak pendapat lain, makna hak 5 kali itu seperti disebut di sini pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Kalau kamu nak pakai hak itu pun tak apa, mana kamu boleh nikah. Dia menyelesaikan masalah orang itu di tempat yang terikat dengan satu mazhab, dia nak buka itu masalah lain, itu masalah lain. Dia berhak, dia boleh buat gitu, dan kita pun boleh juga kalau nak kata lagu tu. Tapi kita nak kira dari segi hujah sekarang, dari segi hujah. Baik, oleh kerana dalam kitab ni tak ada, sikit sangat, kita tengok dalam kitab lain. Ini ana ambil kitab Takmilah Fathul Mulhim. Takmilah Fathul Mulhim. Ni oleh Syekh Taqi Uthmani. Orangnya masih ada, alim besar. Dia ni seguru juga dengan anak, seguru. Sama-sama anak murid Mufti Wali Hasan, tapi dia lapis dululah, abang jauh lah dengan kitanya. Jadi dia pun mazhab Hanafi juga. Jadi kita nak tengok dia hujah dia. Tak apalah kalau mengikut mazhab dia, royak banyak, ramai lagi orang. Kalau sini royak dah, golongan yang pertama berpendapat gini, orang dia sini dia sebut banyak lagi. Jadi kita lebih puas hati, ramai ni orang. Golongan yang kedua menyokong mazhab yang kedua daripada zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya, ni orang ramai dia sebut. Tak apa dah tu. Dia kata golongan yang pertama, hak kata sekali menyusu pun sudah jadi dah mahram. Apa hujahnya? Apa dalilnya? Antaranya dia nak bagi satu, firman Allah Ta'ala, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Situ dia pakai hak tu, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Allah SWT menjadikan penyusuan itu sebab kepada jadi mahram, dan ini mutlak. Ini orang panggil mutlak lagu ni. Bila kata mutlak, sikit banyak pun tak cara, sekali, 2 kali, berapa kali pun tak cara, itu maksud mutlak. Jadi kita tidak boleh hak mutlak lagu ni kita nak kaitkan dengan hadis-hadis ahad, dan kita nak ikat dengan kias, tak boleh kata dia, tak pandai. Sebab apa? Ni ayat Quran, kedudukannya tinggi. Kita nak kait-kait, kita nak ikat, kita nak hadkan dengan hadis, tak boleh, tak erat kata dia. Dari segi usul dia pegang gitu.
Dan silap orang yang berpendapat kata ayat ini mujmal. Hadis memufassarkannya, mentafsirkannya, menjadikannya mufassar. Jadi ayat Quran ini mujmal. Hadis yang menjelaskan. Hadis mana? Orang kata 5 kali tu lah. Ada juga orang kata 3 kali. Dia faham hak tadi. Ada juga orang kata lagu lain. Tak apalah. Masing-masing kata hadis yang memufassarkannya. Sebab ayat ini mujmal. Ayat ini tak sebut bilangan dia. Hadis sebut. Sebab menyusul tu ijmal. Lagu mana menyusul? Berapa kali? Tetapi kata dia semua orang faham menyusul ni lagu mana. Apakah kalau seorang bayi dia menyusul sekali, orang panggil tidak menyusul? Faham dah kata dia. Jadi mujmal ke apa? Dia mujmal ni makna tidak jelas. Tak akan boleh faham kalau tidak ada dalil lain royak lagu mana. Ni jelas dah, menyusul tak faham. Dia kata faham dah. Jadi tak boleh kita kata ayat ini mujmal dan ditafsirkan oleh hadis, tak boleh sebab dia terganda. Orang yang erti bahasa Arab kata dia faham. Jadi kita tidak boleh taksiskannya dan takyidkannya ayat Quran kecuali dengan Quran juga, ataupun kalau sunnah yang mutawatirah baru boleh, baru padan nak ubah hak ada dalam Quran. Kalau bos taruh ni tak gerak, tak gerak. Itu yang pertama. Dia ada rujukan, dia bagi. Kalau tengok kita ni dia bagi rujukan muka surat ke apa dia bagi. Yang kedua, Imam Abu Hanifah sendiri beriwayatkan, ada sanad dia, kita tak payah sebutlah. Riwayat daripada Ali bin Abi Talib bahawa Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab qaliluhu wa kathiruhu. Sikit ke banyak tak cara. Haram dengan sebab penyusuan ini apa yang haram dengan sebab keturunan. Tak kira sikit ke banyak. Abu Yusuf juga anak murid Imam Abu Hanifah meriwayatkan daripada beliau lagu tu. Ini ada dalam kitab ini dia sebut. Lepas tu Syekh Taqi Uthmani kata warijalu hadzal hadis kulluhum thiqat. Semua perawi-perawi dia thiqat. Lepas tu dia sebutlah sorang-sorang. Yang ketiga, dalam Bukhari dan Muslim ada hadis Uqbah bin Al-Harith. Dia kata, saya sudah menikah dengan seorang perempuan. Tiba-tiba mari seorang perempuan hitam. Dia pun kata kepada saya telah menyusukan kamu berdua. Dia kata, inni qad arda'tukuma. Saya telah menyusukan kamu berdua. Wahia kadhibah. Padahal dia pelawak, dia kata. Sahabat ni kata, dia pelawak. Bila dia pergi royak kepada Nabi, fa'arada anni. Nabi SAW paling kot lain. Saya pergi, dan dia paling tu saya pergi menghadap muka dia. Qultu, saya kata lagi, dia pelawak. Ini pelawak. Hak tino pelawak, kata. Nabi SAW kata, kaifa biha? Lagu mana nak buat? Nabi SAW kata, wa qad za'amat annaha qad arda'tukuma. Dia sudah mendakwa bahawa dia telah menyusukan kamu berdua. Da'ha anka. Kalau lagu itu kamu tinggallah isteri kamu, tak sah. Padahal sudah nikah dah. Nabi kata begitu. Perempuan ni dia tak ada royak berapa kali dia menyusu. Nabi tak tanya, mu kena pasti dia menyusu berapa kali. Dia menyusu berapa kali kepada kamu dan kepada perempuan itu berapa kali? Ada ke? Tak ada. Hak ni dalam Bukhari dan Muslim. Sebab tu Imam Bukhari pun pakai sekali pun jadi dah. Sekali pun jadi dah. Ini Imam Bukhari sebut dalam bab syahadatil murdi'ah minan nikah, dalam kitabun nikah, dan babur rihlah minal ilmi, dan lain-lain lagi sebut, tak apalah nak rekah. Yang keempat, sekalian hadis-hadis hak menyebutkan Nabi SAW menghukum jadi mahram dengan sebab penyusuan secara mutlak. Supaya hadis tadi tanpa menyebutkan bilangan kali, berapa kali.
Tu semua jadi dalil kepada mereka lah. Mana-mana hadis, banyaklah hadis lagu tu, banyak. Misalnya innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimu minal wiladah. Innar radha'ah, dia tak ada sebut berapa kali, mutlak sebut begitu. Jadi ini semua jadi dalil kepada mereka. Kalaulah bilangan itu penting, mesti dia sebut. Begitu juga hujah mereka lagi yang kelima, iaitu asar sekian ramai sahabat, ramai. Antaranya asar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, sahih ni, dalam Muwatta Imam Muhammad, dalam lain-lain ada sebut. Dia kata ke dia, ma kana fil haulain wa in kanat massatan wahidatan tuharrimu. Ibnu Abbas kata, penyusuan itu kalau berlaku dalam masa 2 tahun, kadang-kadang dalam masa umur 2 tahun tu, walaupun 1 kali hisab, tuharrimu, sudah jadi mahram. Itu pendapat Ibnu Abbas. Banyak orang seumpama ini. Antaranya Ibnu Umar, orang tanya dia, atuharrimu rad'atun aw rad'atan, sekali atau 2 kali jadi haram ke? Jadi mahram. Kita terjemah jadi haram, jadi mahram, 2 tu. Faqala, dia kata, kita tahu je kalau adik-beradik perempuan susu ni haram lah. Moga Tuhan kata wa akhawatukum minar radha'ah. Itu maksud Ibnu Umar ya. Dia merujuk kepada ayat itulah. Dalam ayat tu Tuhan kata wa akhawatukum minar radha'ah. Saudara-saudara perempuan kamu sesusu. Dia sebut gitu, susu. Berapa kali? Tak ada sebut. Jadi dia tak ada sebut apa. Dia tanya 2 kali ke 5 kali, berapa kali lah. Sekali pun ya Allah dah lah. Orang itu pun kata, dia kata Amirul Mukminin kata dak, kata dia, sekali 2 kali dak, tapi kalau 3 kali baru jadi. Amirul Mukminin itu maksudnya Ibnu Zubair, sebab dia mendakwa sebagai khalifah. Ramai juga yang menerima dia sebagai khalifah, jadi panggil dia Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kata lagu tu. Lagu mana? Ibnu Umar kata, qada'ullahu khairun min qada'ik wa qada'i amiril mu'minin, kata dia. Keputusan Allah lebih baik lagi daripada keputusanmu dan keputusan amiril mu'minin, kata dia. Jadi keputusan Allah mana? Tadi lah, wa akhawatukum minar radha'ah. Dia sebut menyusu gitu je, tak ada sebut kali, berapa kali. Jadi dia tolak pendapat Ibnu Zubair. Lepas tu lebih kurang hak tu tak apalah. Adapun golongan yang kedua, yang ni hak berpendapat kata 2 kali dak lagi, tapi kalau 3 kali jadi dak. 3 kali jadi dak. Dia pegang dengan hak mana? Dia pegang dengan hadis Muslim dan hadis Abu Daud yang kita baca tadi, la tuharrimul massatu walal massatan. Sekali 2 tak jadi, tapi 3 kali jadi. Orang hak tak setimur dia kata sekali 2 tak apa makna. Sekali 2 itu tidak maksud 2 kali, mana sikit. Dia tak setimur lah, tak apalah. Golongan yang ketiga, hak kata kena 5 kali baru jadi mahram. Dia pegang dengan hadis Aisyah, hak ada dalam Muslim, ada dalam Abu Daud dan ada dalam lain-lain. Aisyah kata, sebab Takmilah Fathul Mulhim ni dia syarah Muslim. Syarah Muslim, maknanya hadis tu hak ni hak kita baca ni ada di dalam Muslim juga. Ada dalam Muslim, tapi beza sikit lafaz dia tu, tak apalah. Dia kata kana fima unzila minal Quran ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Kemudian dimansuhkan dengan 5 kali yang maklum. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ia masih dibaca sebagai Al-Quran. Lepas tu segala dia kata di
5 kali, 10 kali, mula-mula 10 kali, lepas tu mansuh, lepas tu tinggal 5 kali. Jadi hak 5 kali, hak 5 kali tu sampai ke Nabi mati orang duk baca lagi. Maknanya tidak mansuh hak tu. Orang duduk baca lagi. Baik, kalau kita baca lagi jumpa ke tidak? Quran yang ada. Quran yang ada ni ada kah? Hak 5 kali tu baru jadi mahramnya? Tak ada juga. Hak 10 kali tu lagilah. Tak ada. Bukan dia ayat dah. Hak tu mansuh dah. Hak 5 kali tu kalau kita terima tidak mansuh. Dah tidak mansuh apa tak ada dalam Quran. Sayyidina Abu Bakar, ramai lagi sahabat-sahabat duduk kumpul Quran ada belakang. Apa ya Aisyah dia, kalau dia tahu hak ni sebagai Quran tidak mansuh, dia tidak pergi raya. Ni ayat Quran ni, hak ni tak mansuh, kena bubuh dalam Quran tu. Apa dia tak kata begitu? Orang lain pun senyap, tak ada Quran yang ada sekarang ni, tak ada. Lepas tu orang-orang yang nak pegang juga hak 5 tu, dia kata memanglah hak 5 tu mansuh juga, sebab tu kita tak boleh baca, tak ada. Tapi hukum dia tidak mansuh. Pula yang mansuh tilawah, hukum dia tidak mansuh. Supaya ayat rejam, ayat rejam tu ayatnya mansuh, tilawah dia, tetapi hukum rejam ada. Dia orang ikut tu, dia mau jawab. Kalau kita ngaji lagu dia baru sedap dah hadis, kita boleh tahu hujah masing-masing. Tidak ayat. Tapi kalau kita ngaji pekoh, mana-mana pekoh lah, dia ambil ayat tu, bahas hak tu. Sebelum pekoh tu nak jadi pekoh tu mana-mana masalah, dia mari mana? Sini dulu. Sini dulu. Baiklah, demo tu kata tak boleh, tak kena tu demo buat contoh lagu tu. Biasanya kalau mansuh bacaan, maka hukumnya mansuh juga. Kecuali semua demo kata serupa di hukum penyesuaian dengan hukum rejam tu serupa, tak serupa. Sebab hukum rejam itu dia sabit berdasarkan hadis yang mutawatir. Hak ni tidak mutawatir, bukan hadis mutawatir, mana nak sama, tak boleh sama. Jadi itu Imam Nawawi kata, ya demo kata mansuh ni tak sabit dengan semata-mata dakwa gitu, tak sabit mansuh. Tapi masalahnya kita duduk tengok Quran tu memang tak ada pun, tentu dah tilawah tu sudah mansuh. Cuma kalau kita nak kata hak mungkin tidak mansuhnya hukum dia, sebab ada hadis ia menyebutkan. Lepas tu Aisyah duduk pakar lagi, tak dia tidak tahu benda tu dia sudah mansuh. Kalau dia tahu benda tu mansuh, dia tak pakar lah. Ini dia tak pakar lagi hak 5 kali. Baru ni kita jumpa dah dia suruh hak tu Salim tu salah bini kepada Abu Hudzaifah tu beri susu, kamu bagi susu 5 kali kepada dia, pada Hafsah ada tu 5 kali. Jadi dia tak pakar lagi, dia tak pakar lagi. Kalau kita kata memang Quran sudah masuk dah, tak ada lakon dalam Quran, tapi dalam hadis ada, dia tak pakar lagi waktu tu. Dah waktu sahih. Dia mundur jawab. Baiklah, dia ni pula kata hak kata sekali tu jadi mahram dah. Dia kata dah banyak dalil yang menunjukkan sudah mansuh. Bukan kita kata mansuh tu sewena-wena. Dah banyak dalil yang menunjukkan sudah mansuh. Bila sudah mansuh, kalau sahih pun tak boleh pakar. Antaranya kita sudah sebut dah tadi, kata dia hadis Ali, dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Jadi semua tu perawi-perawinya fuqaha thiqat, semuanya menyebutkan sedikit ke banyak ke jadi mengharamkan. Lepas tu kalau kita perhatikan dari segi bilangan penyusuan ni kan, dia daripada banyak kepada sikit, perubahan dia bukan daripada sikit ke banyak dah. Tu benda kena perhati tu, daripada banyak kau sikit, jelas dah. Kalau kita tengok hadis ni saja, Aisyah kata mula-mula 10 kali, daripada 10 dia pergi kepada 5. Lepas tu ada pula hadis yang mengatakan 3. Hadis yang mengatakan dipaham sebagai 3, tak apalah, dia memang faham gitu dah.
Orang lain kata biarlah tu pendapat orang lain. Mana ada yang kata 3. Mana kau kurang tu. Kalau kita mengambil kira riwayat hak 7, daripada 10 7, daripada 7 5, daripada 5 3. Lepas daripada 3 tu ada hak kata 2. Lepas tu dia subman. Dia tentu begitu, so mesti kena ada. So tu tak boleh. Jadi hak lain-lain tu masuk. Buktinya iaitu Ibnu Abbas dengan tegas mengatakan ini sudah mansuh. Tawus meriwayatkan daripada dia bahawa dia ditanya tentang penyusuan ini. Saya kata, orang-orang duduk kata la tuharrimu ar-rad'atu wala ar-rad'atan. Sekali dan 2 kali tidak menjadikan mahram. Orang-orang duduk kata. Ibnu Abbas katakan ni sekali dan 2 kali, maksudnya tidak mengharamkan. Tapi kalau 3 kali mengharamkan, paling kurang tu 3 kali tu, nak banding daripada 10 tu. Ibnu Abbas katakan qad kana dhaka fa amma al-yawm farrad'atu al-wahidah tuharrimu. Memang gitu dulu kata dia. Hari ni kalau sekali pun menyusu kata dia memang menjadikan mahram. Jelas. Lepas tu disebut dalam kitab-kitab mana dia sebut. Tak apalah waktu tu, kita nak mereka. Lepas tu banyak lagi, beberapa riwayat lagi ada sebut sini. Antaranya ini yang keempat, kita langkah-langkah setengah-setengah tu, hadis Aisyah. Hadis yang menunjukkan 5 tu pun mansuh juga. Sebab apa? Kalau ia tidak mansuh, tentu ada dalam Quran tertulis. Ada, tentu dah. Nak tak nak, kalau orang kata ada juga hukum dia, tapi bacaan dia sudah semua terima mansuh belakang dah. Kalau tidak mansuh, mesti ada dalam Quran. Dia kata lakanat maktubatan fil masahif. Kalau tidak mansuh, tertulislah dalam mushaf-mushaf ini. Dah bolehlah kita baca dalam sembahyang. Ayat tu ayat hak 5 kali tu menjadikan mahram tu. Sedangkan semua umat sepakat ijma' mengatakan ia bukan Quran. Tak boleh nak baca dalam sembahyang, dan tidak boleh kita tulis dalam mushaf. Bahkan Al-Mardini berkata, dia kata hak lagu ni kalau mengikut Syafi'i sendiri pun bukan Quran dan bukan hadis, kata dia. Kalau lagu ni jadi hadis dia ni menunjukkan bahawa mula-mula turun dengan qaid 10 kali penyusuan, lepas tu dimansuhkan oleh 5 kali penyusuan. Kemudian akhirnya ayat itu tanpa qaid. Berapa kali tak ada. Baik, kalau orang kata Aisyah sendiri menjelaskan di akhir hadis itu 5 kali itu hak terakhir, itu tidak mansuh. Siapa nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati tu orang duduk baca lagi, maknanya Quran lagi. Cuma hak tak adil lah, kemuskilan tak adil lah juga. Cuma kalau orang kata begitu lagu mana, tak boleh pakai hak tu, tak boleh pakai. Sebab apa? Cuba perhati. Kita baca hadis Abu Daud tadi, kana fima anzalallahu minal Quran 10 rad'atin yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumatin yuharrimna fatuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Quran. Ini akhir sekali, ayat akhir sekali, fatuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ayat tu dibaca lagi sebagai Quran. Hak ni, ini waham perawi, bukan seorang dua ulama yang kata begitu. Ini bukan semua perawi ni buat mari tambahan ini keliru. Antara yang berpendapat begitu ialah Imam Tahawi
dan Abu Bakar Ibnul Arabi dalam Ma'aridatul Ahwazi dia sebut ini waham. Waham siapa? Ni perawi dia, Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, yang meriwayatkan daripada Amrah. Dia meriwayatkan daripada Amrah. Dia yang keliru. Ini tambahan dia. Sama ada kata keliru tambahan dia, ataupun setengah ulama kata inilah salah satu contoh hadis mudraj. Jadi hak ni fatwa fian Nabi hingga akhir ni termasuk dalam hak mudraj. Perawi yang masih itu kata-kata dia, bukan kata-kata Aisyah. Hak Aisyahnya sekat tu je. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin yuharrimna. Tak ada sebut ketika Nabi mati tu orang duk baca lagi sebagai Quran. Hak tu perawi ni seorang. Sebab anak murid Amrah binti Abdurrahman ni ramai lagi hak lain-lain, hak lebih hebat lagi daripada dia. Tak ada sebut ni. Duk cari-cari tengok kalau ada pun tambahan ni, mesti ada dia. Dia seorang. Bermakna ini keliru perawi. Ada kesilapan di sini. Ada kesilapan di sini. Lepas tu dia bahas dalam ni, mungkin orang kata lagu mana ada kesilapan dalam Muslim. Dalam Muslim benar ni ada, kita boleh kata silap perawi pula salah. Dia bahas setara mana kedudukan Bukhari dan Muslim tu, adakah tak ada tepat nak boleh kita kata sini salah sini. Tak, bukan gitu mengikut ulama-ulama muhaqqiqin. Dia bahas pula kemudian. Tak apalah, kita tak perlu bahas tu. Jadi ramai lagi, antaranya ialah Qasim bin Muhammad. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu kepada Abu Bakar ni alim besar, termasuk dalam 7 faqih di Madinah. Dia meriwayatkan juga hadis ni dan dikemukakan oleh Imam Tahawi dalam Mushkilul Athar. Tak ada akhir. Dia ambil daripada Amrah juga, anak murid Amrah juga dia, tapi tak ada. Yang kedua iaitu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, juga ambil daripada Amrah ni. Dalam Muslim pun ada juga, tak ada tambahan. Kalau ada dengan tambahan ni, hanya dalam riwayat Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, seperti yang ada dalam Abu Daud ni. Imam Abu Daud ambil hak ni tapi Muslim dia bukan ambil hak ni. Hak ni pun ada juga, hak daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari tu ada juga. Hak tu tak ada tambahan tadi. Ini menunjukkan bahawa tambahan ini adalah suatu kekeliruan, idraj daripada Abdullah bin Abi Bakar tadi, ataupun keliru dia. Imam Nawawi cuba jawab dalam syarah Muslim. Dia kata kalau betul hak ni, kalau betul semua, maksud dianya gini, kata dia. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tu, hak 5 ni setengah-setengah orang ada lagi duduk baca sebagai Quran. Dia tidak tahu hak ni dimansuh, hak ni dimansuh di saat akhir. Jadi ramai juga hak tidak tahu, dia kamat hak ni tidak mansuh lagi, dia duduk baca. Tapi bila orang royak hak ni sudah mansuh, dia berhentilah baca. Bermakna Imam Nawawi pun terima ayat itu sudah mansuh. Situ benda mansuh. Cumanya dia duduk kata mansuh, mansuh tilawah, hukum tidak mansuh. Bukan situlah. Maknanya berdasarkan Quran tentu tak ada, cuma hadis ada. Dia duduk pegang hadis. Adapun ni tak sih, dia kata tak ada, semua tak ada. Dia kata qulna inna hadhihi ziyadah qad tafarrada biha Abdullah ibn Abi Bakar. Dia seorang aja tambahan ni, kata dia, wa zahir annaha wahmun minhu. Ini waham dia. Wa qad aradahu ma akhrajahu Abdul Razzaq an Ibn Jurayj an Nafi' an Salim. Lepas tu di akhir dia tu, thumma rudda dhalika ila khamsin walakin min kitabillah ma qubida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak ni idraj ataupun waham perawi. Lepas tu dia ambil hak Imam Nawawi kata dan hak Ibnul Humam kata dalam Fathul Qadir, lagu itulah. Maknanya kalau kita nak terima hak ni tidak salah, Abdullah bin Abu Bakar ni tidak salah, moga dia orang hebat juga, kita nak kata betul dah. Maka semua tadi kita kok mana-mana pun kena takwil, kena kata hak ni adalah
beberapa orang sahabat dia tidak tahu, sebab mansuh dia tu lewat sangat. Kita tak boleh kata mansuh lepas Nabi, mesti dah mansuh semasa Nabi ada. Siapa dia tak boleh kata mansuh Quran? Mesti ketika Nabi ada, tapi saat akhir benar. Jadi ada beberapa orang yang tak tahu hak maksud kata dibaca sebagai Quran tu oleh mereka itulah segelintir. Tapi bila mereka diberitahu, mereka berhentilah daripada baca tu. Jadi tak ada dah. Sebab itulah tak ada sekarang ni. Kalulah hak tu pun termasuk dalam Quran lagi, nyagomo lah dia. Suruh orang masuk, apa ni tak masuk ni, Quran juga ni. Sedangkan kita tengok tak ada. Lepas tu semua kita kata tak adilah. Kalau katakanlah iya sahih, sahih pun apakah dia ni mutawatir? Nak kata hak 10 dulu, lepas tu hak 5. Kalau katakanlah tidak, biarlah kita kata tidak masuk, kita terima hak dia kata tidak masuk. Quran kau lagu ni, hak ni hak kita tahu gini ni berdasarkan ke dia. Quran tak boleh nak tengok, dah tak ada dah. Hak 5 tu pun tak ada. Hak kita boleh tengok dalam hadis. Hadis ni taraf dia setara mana? Hadis ahad yang ni, kalau sahih pun hadis ahad. Jadi hadis ahad, bolehkah kita dengan hadis ahad ni nak sabitkan bahawa ini ayat Quran? Tak boleh. Quran dulu ke selepas dia, sebelum dimansuhkan ataupun kemudian, dia mesti kena mutawatir. Ini tidak boleh mutawatir, tak boleh. Macam mana kita nak kata sabit Quran sebagai Quran? Tak boleh pegang tu, tak boleh buat akidah, tak boleh buat pegang juga. Jadi tak kemah lah. Lepas tu kata tu lagu mana Aisyah tu duduk berpendapat boleh lagi tu 5 kali nyusu. Dia jawab sini kesimpulan, dia jawab, kita buat kesimpulan lah sebenarnya. Dia jawab, dia kata sebenarnya Aisyah berpendapat serupa dengan orang-orang lain juga. Kalau dalam bab penyusuan bayi, hak dia kata 5 kali tu cuba kita perhati molek dalam hadis. Hak tu berhubung dengan radha'atil kabir di bawah bab. Radha'atil kabir bukan nyabit dengan Quran tu. Cuma kalau dulu kata ada 5, hak 5 tu tetap ada untuk penyusuan orang yang sudah besar. Baru ni malam minggu lepas kita sudah baca bab radha'atil kabir. Orang hak sudah besar boleh kau jadi mahram dengan menyusu. Mengikut Aisyah kena 5 kali. Dalam setengah-setengah riwayatnya 10 kali. Tapi ulama-ulama mengatakan hak dia kata 10 kali itu atas dasar ihtiyat sahaja. Hak sebenarnya 5 kali. Hak dia kata 5 kali itu untuk radha'atil kabir, bukan radha'atil tifl. Radha'atil tifl, bila dia terima hak 5 tu pun sudah masuk juga. Sebab tu dia tidak gomo nak suruh masuk dalam Quran tu, sebab dia anggap sudah masuk juga. Bila sudah masuk, hukumnya masuk juga dah. Tapi radha'ah hak kata berapa-berapa kali, kebanyakannya berkait dengan budak, bayi. Hak tu dia terima support orang lain juga, sekali pun jadi tu. Hak kata 5 tu, cuba kita perhati molek hadis dia, iaitu berkenaan dengan penyusuan kepada orang yang sudah besar. Supaya Salim tu, hak dalam hadis kata dia sudah janggut, dia sudah janggut. Dalam riwayat Muslim ada sebut dia sudah janggut tu. Saya nak beri susu lagu mana? Dia khabar kau nak beri tetek dia tu. Dalam Muslim sebut Nabi senyum. Wah, puak-puak Zahiriyah kata memang kau beri tetek lah, besar pun dah. Jadi bahan memukkan orang, ejekkan orang. Sedangkan jumhur ulama tak kata gitu. Nabi senyum, dia faham senyum tu maknanya enggak apa-apa. Bui lah tetek pun. Dia faham gitu. Padahal senyum tu tidak semesti berarti gitu, tidak semestinya memberi makna begitu. Senyum tu boleh jadi Nabi berasa lemah, dia ingatkan kita suruh bui menyusu 5 kali tu makna bui tetek. Takkanlah lagu tu. Orang jatuh dengan orang tina besar dia nak setuh pun tak boleh. Apatah lagi kalau nak menyusu, takkanlah nak bui tetek. Sebab itulah jumhur ulama mengatakan bui itu boleh bui dalam gelas boleh, dalam botol boleh, ikutlah. Dalam cawan pun boleh. Kalau kita buat
kering, kerah, jadi tokok kerah tu. Pun jadi juga kita buat susu debu, boleh juga. Susu orang saat ni kita buat susu debu, jadi 5 kali kenyal minum, kira-kira. Jadilah. Itu mengikut mazhab Aisyah dan segelintir ulama. Bukan semua juga berpendapat begitu. Radha'atil kabir ni orang yang sudah besar tu jadi mahram juga, dengan sebab agak bagi penyusuan sebanyak 5 kali pun. Tapi itu pendapat dia, bukan pendapat jumhur juga. Dengan sebab itulah ada Ibnu Majah meriwayatkan di dalam bab radha'il kabir, bab penyusuan kepada orang yang sudah besar, riwayat daripada Aisyah. Apa kata Aisyah? Laqad nazalat ayatul rajmi wa radha'atul kabir 10. Ada tu ayat rejam, kata dia, dan ayat penyusuan kepada orang yang sudah besar sebanyak 7 kali, 10 kali. Gak 10 kali tu dalam riwayat ni dia kata sudah mansuh dah. Hak 5 tu pun kira-kira sudah mansuh dah juga, tapi dia sebut sekali dengan ayat rejam, maknanya kedua-duanya sudah mansuh. Dan dia kaitkan masalah penyusuan 10 kali ke 5 kali, kaitkan dengan orang hak sudah besar. Hak tu sebenarnya maksud dia, tak ada kena-mengena dengan kanak-kanak bayi tu, tak ada kena-mengena dengan hak tu. Dengan sebab itulah yang menyokong juga pendapat ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta, An-Nafi', iaitu Salim bin Abdullah menceritakan kepada dia, Aisyah dia arsalat bihi ila ukhtiha Ummi Kulthum binti Abi Bakar. Jadi kata Salim, Aisyah telah menghantar dia pergi kepada saudara dia, adik-beradik perempuan dia, Ummu Kulthum, dan dia pesan, dia kata bagi susu kepadanya 10 kali. 10 kali. Supaya apa? Supaya Salim ni boleh pergi mari masuk jumpa dengan dia senang, tanpa bertudung gapo. Dah moga jadi mak saudara susu dah, bolehlah. Itu tujuan dia. Baru ni kita sudah sebut dah cara Aisyah tu. Ni dalil dia. Hatta yadkhula alayya, biar dia boleh masuk jumpa dengan saya. Tetapi adik-beradik dia tu, Ummu Kulthum tu, dah bui menyusu kepada Salim tu 3 kali. Lepas tu dia jatuh sakit. Dia tidak sempat memberi susu kepada saya. Salim kecek ni lepas dia besar lah. Cerita tu dia tahulah. Dah bui 3 kali je ke dia, Ummu Kulthum tu. Jadi saya dengan sebab 3 kali je, dia suruh 10 kali. Dia suruh 10 kali. Jadi saya dah 3 kali je adik-adik dia tu menyusu. Jadi saya dengan sebab tu saya tak boleh masuk jumpa dengan Aisyah, kerana Ummu Kulthum tidak menyempurnakan sebanyak 10 kali penyusuan kepada saya. Dia tak ada sempurnakan hal tu. Jadi Aisyah tidak membenarkan Salim pergi mari jumpa dengan dia secara bebas. Salim ni siapa? Salim bin Abdullah, cucu Sayyidina Umar lah Salim tu. Jadi dia nak suruh ramai orang-orang boleh mengaji dengan dia secara terbuka, boleh rapat masuk dalam rumah dia, nak sebar ilmu. Itu tujuan dia buat gitu. Sebab apa? Sebab tak sempurna. Jadi maknanya hak ni hak berkait dengan orang hak sudah besar. Dalam riwayat Muslim dan dalam riwayat Abu Daud ni dia sebut 10 kali itu sudah mansuh. Mana hak ni sebelum mansuh, dia suruh buat lagu tu. Ini menunjukkan bahawa dia berpendapat kalau untuk kanak-kanak memang sudah mansuh. Kalau ada pun tidak mansuh ni untuk orang yang sudah besar. Hak seperti cerita adik-adik dia tu, dia suruh bui menyusu, hak tu hak tidak mansuh. Ini pendapat dia, ijtihad dia. Lagi riwayat Baihaqi ada sebut, dia kata Aisyah ni, dia kata dulu dalam Quran ada 10 kali penyusuan yang maklum, itu menjadikan mahram. Lepas tu dia pergi kepada 5 kali baru jadi mahram. Dan Aisyah tidak membenarkan
Tak ada siapa pun boleh masuk jumpa dengan Aisyah secara terbuka begitu, melainkan orang yang telah sempurna menyusu sebanyak 5 kali. Mana hak 5 kali tu dia pakai untuk, kita sudah maklum dah Aisyah ni dia kenal kepada anak-anak muda, remaja hak nampak berbakat, nak suruh dapat masuk terima ilmu dengan dia bebas. Dia suruh anak-anak saudara dia kau siapa kau bagi susu. Itu cara dia. Ini semua berkait dengan orang yang sudah besar. Maknanya selepas daripada 2 tahun lah, selepas daripada 2 tahun zaman menyusu kanak-kanak, selepas daripada tu besar tu maksudnya. Jadi jelaslah hak Aisyah kata menyusu 5 kali kau gapo ni berkait dengan orang yang sudah besar, bukan bayi. Hak bayi itu dia berpendapat serupa orang lain juga. Lepas tu banyak lagi kalau nak bahas. Di sini ada bahas lagi. Baiklah, kalau kita perhati perkara lagi, orang yang meriwayatkan daripada Aisyah antaranya yang mengatakan 5 kali penyusuan, kena 5 kali menyusu barulah jadi mahram. Antaranya Salim bin Abdullah, Urwah bin Az-Zubair. Kedua-dua mereka ini tidak pegang dengan hak 5 kali itu, walaupun dia meriwayatkan hadis Aisyah hak kata 5 kali menyusu tu jadi menjadikan mahram. Tapi mereka berdua ni tidak berpendapat begitu. Mereka mengatakan bitahrimil qalil wal kathir, sikit banyak pun jadi mahram. Pendapat Salim hak kata lagu tu dalam kitab ni. Pendapat orang ni hak kata gitu dalam kitab ni dia sebut. Mana semua tidak berpendapat begitu. Kita balik pula kepada kitab hak kita baca ni. Hak ni nampaknya sudah dah. Kita balik pula kepada kitab ni, cuba tengok. Imam Abu Dawud ambil daripada siapa? Anak murid khusus Imam Malik, iaitu Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi. Dia ni ada muwatta' sendiri, berbeza daripada muwatta' Yahya bin Yahya Al-Laythi yang tersebar sekarang. Muwatta' dia lebih besar lagi daripada hak tu. Ni Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, dia ambil daripada Malik. Mana Malik meriwayatkan hadis ni. Tapi Malik kita nak tanya, Malik pegang ke tidak dengan ni? Kita sudah baca dah tadi, Malik termasuk dalam golongan serupa dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan tak ada pendapat banyak dia. So dia kata sikit kau banyak kau sekali kau jadi mahram dah. Bapa Imam Malik meriwayatkan hadis ni dia tak pakai. Bapa menunjukkan ada sesuatu lah tu yang dia tak puas hati. Kalaulah dia riwayatkan hadis ni dan dia faham hak ni memang mesti kita terikat, dia faham lagu ni lah, dia akan jadi supaya Syafi'i, supaya orang lain lah kata 5 kali. Sebab hak 10 kali itu sudah mansuh, tapi hak 5 kali itu tak ada sebut mansuh. Tapi kalau tidak mansuh, bagaimana tidak ada dalam Quran? Itulah benda yang Imam Malik fikirnya. Agaknya ya dia tak sipakar tu. Lepas tu dia tengok pula ayat Quran tu, wa ummahatukumul lati arda'nakum. Dia tak ada kata arda'nakum 5 marrat. Tak ada. Tak ada. Atau 3 marrat, 3 kali. Tak ada. Arda'nakum. Jadi kalau sekali menyusu, tidak orang panggil menyusu juga. Dia pegang dengan waktu. Dan hadis ni bagi dia tak ke mana, tak boleh nak pegang. Padahal dia sendiri meriwayat. Apa dia tidak pegang? Ini menunjukkan dia tidak puas hati. Soal hadis itu sahih, soal lain. Tidak semesti seseorang itu kalau dia meriwayatkan hadis itu bermakna dia pegang dengan hadis itu. Tak. Salah satu contohnya ni. Sebab itu kalau dari segi hujah, dari segi dalil, bagi ana hak paling kuat dalam masalah ini ialah pendapat jumhur. Hak jumhur saat ni kata Imam Nawawi sendiri pun dalam majmu' kata itu pendapat jumhur. Hak kata sekali pun jadi mahram. Walaupun Imam Nawawi dia mazhab Syafi'i, dia pun sokong hak 5 juga, tapi dia kata pendapat jumhur sekali pun. Dia sebut. Mana sebagai ahli ilmu dia adil, dia royak. Dia royak. Cuma dia oleh kerana dia kagum, dia menganggap lebih usul Syafi'i itu, dia cuba sesuaikan
dengan kaedah Syafi'i, setakat mana hak boleh. Misalnya dia kata mansuh tilawah, hukum tidak mansuh. Berapa banyak lagu tu? Itu takwil dia lah tu. Sebab apa? Nak guna juga ni hadis ni. Tak boleh tinggal juga. Kalau tidak, apa makna? Apa makna? Itu mengikut dia. Tapi ialah pendapat masing-masing. Benda ni khilaf, benda ni bahas banyak-banyak pun khilaf. Cuma sekadar kita tahu bagaimana cara masing-masing itu berhujah. Tu kena kira dari segi kuat dalil, iaitu hak jumhur, termasuk yang berpendapat sekali sudah jadi mahram itu pendapat Imam Bukhari sendiri. Daripada tajuk yang dia buat dalam Bukhari itu kita tahu memang dia lagu tu. Itulah pendapat jumhur. Barulah kita tahu apabila kita mengaji hadis ni, kita tahu. Kita duduk serah kadang-kadang pendapat Syafi'i ni, muka tempat kita orang Syafi'i belakang kan kita kata ramah lah. Jumhur ni hak ramah, hak majoriti. Rupanya tidak majoriti hak tu. Hak kata 5 kali tu. Kalau antara mazhab, antara orang yang ikut hadis dalam dunia, itu tidak jumhur. Imam Nawawi sendiri kata tidak jumhur. Bukan Khalil Ahmad saja kata begitu. Jadi maknanya kadang-kadang kita duduk berasa kita kemah, kita ramah tempat kita. Ya. Kalau kata gitu. Tapi kalau ramah ni sebuah dengan orang lain, dah hak ramahnya orang lain. Misalnya dalam masalah ni, hak ramah jumhurnya hak kata sekali tu. Kalau nak kira hak lebih ramah tu, hak tu lah patut kita ikut, maka hak ni lagu mana? Kena kira gitu. Tapi itu pun tidak boleh buat kaedah juga masing-masing. Ini masalah ijtihad. Tidak semesti ramah kau tidak ramah. Tidak ramah pun dia pendapat lagu tu, mana dia ada dalil juga cara dia. Dia sudah puas hati dah. Orang lain tak puas hati, biarlah. Sebab ini masalah ijtihad. Setara tu ialah benarnya. Jadi sekatulah dulu nampaknya untuk malam ni, dan kita akan sambung selagi itu kemudian. Wallahu a'lam. Wa akhiru ta'ala.